thanks. Tak apa, recording ni akan masuk dalam akaun saya, tak ada salah. Nanti saya akan share, saya akan open. So siapa yang tak dapat, sebab saya tengok ada yang keluar masuk tu. Saya tahu tu line tak berapa stable tu. Nanti boleh tengok balik kita punya recording. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Okay, kita akan mulakan kelas kita pagi ni dengan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okay, so kita akan start kelas hari ni. Saya akan buat 2 jam. Tapi kita akan selang-seli lah. Kita tak akan buat straight lah. Kita akan break dan sebagainya lah untuk buat latihan dan sebagainya. Okay. So hari ni kita akan tengok sebelum tu saya tak ada bagi tahu pasal topik dalam slide ni pun tak ada. Okey, untuk semester ni kita ada 6 topik. Okey. Topik pertama adalah matter lah. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4 dan topik 5 semuanya awak dah belajar di peringkat SPM cuma kita detail je lah macam matter awak dah belajar dah Saya ingat ini asas form 4 dah belajar dah tentang matter. Okey. So untuk topik 1 ni matter, okey. Okay, topik tu kita akan belajar tentang atom atomic structure. Okay, cuma dia detail je semua benda yang awak dah belajar dah Topik 3 untuk periodic table. Topik 4 adalah untuk chemical bonding covalent, ionic Topik 5 dan topik 6 ni topik yang baru lah iaitu chemical equilibrium dan juga ionic equilibrium. Ni tentang acid base. Ini chemical equilibrium. Okay, yang ni ionic, dipanggil ionic equilibrium. Ataupun ada setengah digunakan acid base. Okay, so kita ada 6 topik lah yang kita discuss semester ni. 4 topik pertama ni sebenarnya asas dah belajar di peringkat SPM. Okay, cuma kita tambah je lah Okay. Okay, topik 3 ni adalah untuk soalan assignment awak. Ni bagi tahu siap-siap ni untuk soalan assignment. So dalam exam tak masuk dalam topik ni sebab kita akan tanya dalam assignment nanti Bila sampai masa nanti saya akan terangkanlah tentang assignment nanti Okey. Yang mana yang awal-awal yang awak dah tengok kuliah saya akan go through, saya akan glance je lah sepintas lalu Contohnya macam A ni saya tak akan discuss lah what is isotopic notation sebab yang ni kita dah discuss dalam kuliah hari Ahad itu. Awak dah tengok video, awak dah buat latihan awak dah buat tu Okey. So ini saya akan discuss untuk B, C dan D. Okey. Untuk 1.1 kita ada tiga subtopik 1.1 untuk atom and molecule. Kemudian 1.2 adalah untuk concentration unit. 1.2 adalah untuk mole concept. Dia ada 3 part sini untuk matter ni. Okey. Kalau ada siapa-siapa masuk saya tak admit tu beritahu Okey, 1.1 hari ni kita akan discuss 1.1 insya-Allah 1.1 dan 1.2 lah. 1.1 adalah untuk atoms and molecule, ni asas 1.2 untuk mole concept. Okey, 1.3 adalah untuk 1.3 adalah untuk masuk dalam ni. 1.2 mole concept, 1.3 adalah concentration unit stoichiometry Okay, sorry. Stoichiometry. Concentration unit masuk dalam 1.2 So ada 3 subtopik lah Okay. So insyaAllah kita hari ni kita akan cover 1.1 dan juga 1.2 Kalau tak sempat semua pun tak ada masalah lah By right sepatutnya hari ni saya discuss 1.1 je. Tak apalah, saya nak lajakkan sikit cuti sebab next week ada cuti Okay. Okay, kita akan masuk terus pada interpret what is mass spectrum. Mungkin ni benda istilah baru lah
Okay, so what is mass spectrum? So, secara umum je lah, what is mass spectrum dan apa itu, macam mana kita nak interpret dia. Kemudian calculate the average atomic mass of an element, okay, and also calculate the relative atomic mass. Jadi ada dua istilah kat sini. Satu average atomic mass, satu lagi adalah relative atomic mass. Yang ni yang awak selalu jumpa lah, yang kita namakan sebagai GSIM atom relative tu, GAR kan. Yang ni. So saya akan kaitkan antara dua istilah ni. Nampak macam sama, tapi ada sedikit perbezaan dari segi unit dan sebagainya. Okay, ni yang kita dah discuss what is matter. Apa-apa benda yang mempunyai jisim dan juga jisim ni mass kan, jisim dan juga isi padu. Dia kecil macam mana ke, dia mikroskopik macam mana pun, selagi dia ada mass dan volume, so dia adalah matter. Sebab tu matter ni boleh wujud dalam 3 bentuk kan. Dalam bentuk liquid, dalam bentuk solid dan juga dalam bentuk gas. Yang tu kita akan bincang dalam chapter 5 nanti, states of matter. So apa-apa bahan yang mempunyai mass dan volume, tak kira lah dia bernyawa ke tak bernyawa ke, dia adalah matter. Okay, ini just just nak preview je lah. What is matter dibahagikan pada dua, pure substance dan juga mixture. Ini campuran. Ini adalah bahan tulen dia. Okay, substance, pure substance. So ada dua, satu elemen, satu lagi compound. Elemen terdiri daripada atom dan molekul. Compound terdiri daripada, compound sebenarnya adalah terdiri daripada elemen kan. Hydrogen for example. Hydrogen tu elemen. Hydrogen tu elemen, walaupun dia dalam bentuk gas, dia tak semestinya, sebab tu dia kata elemen tak semestinya atom. Ni molekul. Elemen ni adalah bahan yang wujud secara semula jadi. Hydrogen wujud secara dalam bentuk gas, H2. Sodium, Na, dia wujud sebagai atom. Dia dalam bentuk elemen dia. Sebab tu jangan terkeliru. Elemen ni tak semestinya atom, dia boleh jadi molekul. Bahan yang wujud secara semula jadi dalam alam kita. Bromin, Br2 dia wujud sebagai bromin. Dia bukan gas, dia liquid. Tapi dia wujud sebagai Br2. Combination two or more element, dia akan dapat compound. Sebab tu compound dia boleh jadi ion. For example, IO3. Ni combination antara dua elemen ni. Iodine dan juga oksigen. Kan? Molekul H2O for example. Dia adalah datang daripada air dan juga O2. Dua-dua elemen. Sebab tu dia air ni kita kelaskan dia sebagai compound. Okey, satu lagi part adalah mixture. Mixture ni adalah campuran. Sama ada dia boleh jadi dalam bentuk homogeneous, campuran yang sama, ataupun heterogeneous yang berbeza. Contoh campuran macam air dan minyak. Tu mixture lah tu. Water dan oil. Minyak. Tu adalah mixture. Dia bukan substance, dia adalah mixture. Campuran. Tapi dia adalah sejenis heterogeneous. Sebab apa? Dia tak boleh campur ni. Water and oil tak boleh bercampur. Sebab tu kita akan nampak dua lapisan. That's why dia namakan sebagai heterogeneous. Kan? Homogeneous macam air dan alkohol for example. Dia boleh bercampur. Dia adalah mixture adalah campuran daripada dua compound. Water dan alkohol. Kan? Tapi dia boleh bercampur. Sebab tu kita tak akan nampak dua lapisan. That's why kita namakan dia sebagai homogeneous. Same phase. Kita nampak, kita tengok dia bercampur. Minyak tak bercampur tu heterogeneous, tu beza dia. Dan tak semestinya dia dalam bentuk liquid dia. Tepung campur air for example. Itu adalah mixture juga. Ataupun gas yang dilarutkan dalam air. Itu pun adalah mixture juga. Sebab tu dia kata di sini mixture kita boleh pecahkan, kita boleh asingkan secara physical process. Macam mana physical process? Contohnya macam ni example minyak dengan air tadi. Kalau katalah kita nak pisahkan, contoh macam petrol. Petrol kita boleh kita pisahkan.
Okey, kita panaskan ataupun kita masukkan dia dalam satu loji. Jadi dia akan bertukar menjadi wap. Itu masuk physical process. Air boleh bertukar menjadi wap. Kan? Itu physical process. Ini daripada cecair dia bertukar menjadi wap. Daripada liquid dia bertukar jadi vapor kan. Okey. Tapi compound water nak dapatkan balik atom dia ataupun molekul dia, water nak dapatkan balik H2 dengan O2, awak tak boleh panaskan. Awak takkan dapat H2 dengan O2 lah. Itu kita kena buat chemical process. Itu maksud dia. Chemical process kat sini. Saya ingat nota tu ada diterangkan sebab nota tu saya yang buat. Sebab tu suara saya tu nota tu. Nota yang awal tu Okey, yang ni saya tak nak discuss. What is isotope? Semua dah tahu dah. What is proton number? What is nuclear number? Okey, ni contoh-contoh dia. Okey, ni contoh hidrogen. Boleh wujud ni kita panggil isotop dah ni. Ini kita panggil isotop. Di mana satu elemen tu dia boleh wujud lebih daripada satu. Okey, yang membezakan dia adalah neutron. Nombor bilangan neutron. Contoh macam ni. Protium, deuterium, tritium. Atom hidrogen dia boleh wujud sebagai isotop. Sama juga macam uranium ni. Carbon. For example kan, carbon 12, carbon 12 dengan carbon 14 Okey, cation adalah ion positif. Wujud apabila berlakunya elektron donation kan. Na dia hilang satu elektron. So dia akan dapat Na plus lah. Plus ni menunjukkan dia hilang satu elektron. Proton, neutron tetap sebab dia duduk dalam nukleus. Kalau ingat balik, dalam satu atom dalamnya ada nukleus kan. Dalam nukleus ni ada neutron dan proton. Dia tak boleh buat apa-apa dah ni. Yang berbeza sekarang ni adalah bilangan elektron ni sebab elektron ni yang bebas bergerak mengelilingi nukleus ni. Jadi kalau bila charge positif ni menunjukkan bahawa dia hilang satu proton. Satu elektron. Bukan maknanya dia lebih satu proton. Proton dengan elektron tetap dia tak akan berubah. Sebab tu bila kita tengok periodic table nanti, elemen-elemen tu disusun mengikut penambahan bilangan proton. Sebab apa? Sebab bilangan proton tu tetap. Dia jadi ion positif ke, dia jadi ion negatif, bilangan proton dia tetap. Yang berbeza adalah bilangan elektron, number of electron. For example, ion negatif, chloride. Sebab apa dia jadi charge negatif? Sebab dia terlebih. Dia terima satu elektron. Asal 17, dia terima satu elektron. Sebab tu dia terlebih. Kalau jadi dua negatif, maknanya dia lebih dua elektron. Okey, ini secara kesimpulan dia. Contohlah. Ini adalah mercury Hg ni adalah mercury. Dengan 202 dia punya nuclear number dia dan juga dia punya proton number dia 80. Dua positif menunjukkan dia akan hilang dua elektron sebab tu dia punya bilangan proton 80. Bilangan proton ni 80. Proton dia ada 80. Tapi dia punya elektron dia akan kurang 2 lah. Ni positif 2 maknanya dia kurang 2 lah. Maknanya dia ada 78. Okey, bilangan neutron kita just tolak je lah kan. 202 tolak 80, so bilangan dia. Dan nuclear number ni juga ada setengah digunakan istilah dulu digunakan mass number. Mass number. Sama juga macam proton number ni dulu digunakan istilah atomic number. Sama je lah istilah je lah Sekarang kita gunakan proton number dan kita gunakan nuclear number. Sebab apa dia namakan sebagai mass number ni? Sebab kita boleh anggapkan bahawa 202 ni adalah mass untuk mercury. Sama juga macam carbon. Carbon 12. Maknanya kita boleh anggapkan mass carbon ni adalah 12. 12 apa nanti kita masuk mole konsep nanti. Banyak konsep yang saya kena betulkan. Okey. Ini contoh Okey. So saya nak masuk pada yang hari ini, iaitu kita namakan dia sebagai mass spectrometer Okey. Sekejap Okey.
Okey, sebelum ni, sebelum saya masuk bab seterusnya ni, mass spectrometer ni, saya nak tanya sikit, ada siapa-siapa kenal ke Ikhwan ni? Ikhwan H4H10 ni dia ada operation, tapi saya nak tahu dia punya status operation dia macam mana. Sebab saya takut dia punya status tu lama sampai berbulan, jadi akan jejaskan lah dia punya pembelajaran sekarang ni. Okey. Jadi kalau siapa-siapa ada makluman nanti, sebab saya message dia, saya message dia semalam dia tak balas. Okey, saya nak tahu juga status dia lah. Jadi kalau siapa-siapa ada kawan dia ke, dia kawan ke, dia kenal ke, ada apa-apa maklumat ke, ataupun ketua praktikum sendiri, nanti just PM saya nantilah bagi tahu apa status untuk Ikhwan. Satu bulan itu memang dia ada operation lah, operation lutut dia, nak tahu status, takut kena 2-3 bulan 2-3 bulan tak masuk kelas, so banyak masalah lah nanti masalah di pihak dia lah saya pun risau juga kan. Okay, tak apa, next selepas ni okay, kita tengok dulu sikit lah mungkin ada yang tak pernah tak tahu apa benda itu mass spectrometer mungkin di first time dengar what is mass spectrometer. Okay, kalau saya cari jap kot ada dia punya video dia. Spectrometer video. Tak boleh masuk. Spectrometer yang simple. Okey, sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya Kalau rasa segan nak tanya boleh type dekat chat. Tak ada. Okey so tengok video ni Point 2, the mass spectrometer. The mass spectrometer is a vital instrument in many kinds of chemical analysis. But how does it work? And how do we interpret the data that we get from it? A mass spectrometer works in 5 stages. First, the sample is vaporized. Then it is ionized. Third, it is accelerated. Fourth, it is deflected. And fifth, it is detected. The deflection stage is the heart of the mass spectrometer. When we accelerate an ion, it would like to keep moving in a straight line. This tendency of the particle to move in a straight line, its momentum, is proportional to its mass. However, in a mass spectrometer, we use electromagnets to try to deflect the ions off their path. The amount of force that the ion feels from the electromagnet is proportional to its charge. The path that the ion actually takes is a result of its mass-charge ratio. A different particle with a different mass-charge ratio will take a different path. And this is what we are actually detecting, different mass-charge ratios. So let's analyze a sample. If we vaporize it and ionize it, accelerate it, deflect it, and then detect it, we can record its mass-charge ratio. If we repeat this with more of the same sample, we will record different size fragments. Eventually, we'll know the proportions of all the different size pieces in our original sample. So how do we interpret mass spectrometer data? Let's consider rubidium for an example. Here's some mass spectrometer data from a natural sample of rubidium. It tells us that 70% of this sample of rubidium was the rubidium-85 isotope, while the rest was the rubidium-87 isotope. If we multiply the percentages times their mass and add that up, then average that over 100 atoms, we'll find the average atomic mass of rubidium. Let's try the reverse. Let's calculate the relative abundances of boron-10 and boron-11 isotopes. First, let's imagine we had 100 of these boron atoms. Let's call the number of boron-10 atoms X.
Then the number of boron 11 atoms has to be 100 minus X. We can put this together to calculate the average atomic mass, which we already know for boron if we look at the periodic table. Do a little algebra, and it tells us that X is equal to 19, which is a percentage of boron 10, and therefore boron 11 has an abundance of 81%. That's it. Thank you for watching. Okey. Itu secara ringkas bagaimana proses dia. Awak tak perlu tahu dia punya. Okey, awak tak perlu tahu pun dia punya proses. Dia punya keyword dia kat situ adalah okey, apa itu mass spectrometer nombor 1 Okey. Walaupun awak tak perlu tahu tapi at least kena tahu jugalah saya kena cerita jugalah. Okey. Jadi sekarang ni nama pun mass spectrometer jadi dia ada elemen-elemen seperti dia panggil spektroskopi lah. Sebab tu dia kata tadi dia masukkan sampel kemudian dia tembak dengan satu beam high energy beam kan. Okey. Jadi dia ada lah elemen-elemen kat situ lah Okey, jadi sebenarnya sekarang ni kegunaan mass spectrometer ni adalah dia nak tentukan mass lah. Mass untuk sesuatu atom. Kalau nak tentukan mass awak tak ada masalah. Pergi timbang dapat tahu awak punya mass. Kan? Contohnya macam mass saya lah katakan mass saya sekarang ni katakanlah 73 kilogram. Okey? Saya tahulah mass saya sebab saya pergi timbang dekat alat penimbang, saya dah tahu mass kita. Tapi kalau mass untuk atom takkan nak pergi letak alat penimbang. Kan? Satu benda yang sangat dia gunakan istilah discrete satu yang sangat-sangat halus. Even kalau rambut awak sekalipun dah tak dapat tahu dah mass dia kalau kita letak alat penimbang. Okey? Jadi diperlukan satu alat untuk menentukan mass sesuatu atom. Tapi mass ni kita tak boleh tentukan secara direct ataupun secara tepat. Mass awak tak ada masalah. Pergi alat penimbang kita dah tahu dah. Kan? Tapi untuk atom ni, okey, tak apalah saya masuklah sikit seperti masuk dalam konsep mol Mass untuk atom ni sebenarnya dia comparekan setiap atom yang ada dalam periodic table tu, magnesium ke, potassium ke, contoh tadi dia bagi rubidium Setiap mass tu sebenarnya dia compare dengan mass carbon. Sebab tu dinamakan sebagai relative atomic mass. Nampak tak? Dia tak gunakan mass, dia gunakan relative atomic. Relative ni maknanya perbandingan. Comparison. Dia compare dengan siapa? Dia compare dengan bromine, dengan carbon tadi sebab tu dia namakan sebagai relative atomic mass. G-same atom relative. Dia tak kata G-same atom. Dia kata G-same atom relative. Relative tu maknanya perbandingan. Dia banding dengan siapa? Dengan carbon. Semua elemen. Semua elemen hidrogen ke apa ke semua dia bandingkan dengan carbon. Why carbon? Nanti kita masuk 1.2 nanti kita boleh discuss why carbon. Mungkin saya boleh buat satu soalan. Sebab apa kita pilih carbon? Sebagai dia punya relatif perbandingan dia. Okey. Jadi mass spectrometer ni sebenarnya adalah alat. Okey. Jadi bila dia masukkan karbon, dia masukkan satu sampel karbon. Dia masukkan satu sampel karbon. Okey. Mungkin dia ambil kayu ke yang ada karbon, kita tak tahulah Dia masukkan satu sampel karbon. Okey. Kemudian alat ni akan analyze. Mass spectrometer ni akan analyze. Dia akan keluar rupanya karbon ni dia ada 2-3 jenis. Itu yang dinamakan sebagai isotop tu. Jadi kalau awak tengok balik history sejarah bagaimana isotop dijumpai dulu manusia dia ingat karbon tu ada satu jenis karbon 12 karbon 12 Tapi bila wujudnya alat mass spectrometer ni sebenarnya karbon ni dia lebih daripada satu. Cuma salah satu tu dia punya
amount dia dalam kita punya alam ni lebih banyak. Itu maksud dia lah. Okey. Contoh ni alat dia Okey, sebenarnya awak tak sampai peringkat tu untuk saya cerita, tapi awak kena tahu juga. Awak kena tahu juga. Takkan terus guna alat macam contohnya alat penimbang. Takkanlah saya nak terus suruh awak guna alat penimbang, awak tak tahu apa benda alat ni kan. Okey, at least awak kena tahu jugalah. Okey. Ni contoh spektrometer ni kira dah moden dah ni. Maknanya kita masukkan sampel kita, tak kisahlah masuk sampel apa kat sini, masuk kayu ke masuk apa ke, nak tahu apa elemen dalam tu. Okey, dia akan analyse lah. Proses dia seperti yang disebut tadi lah. Ini proses dia tadi dia sebut tadi kan. Okey. Kemudian dia akan keluar lah. Dia akan keluar maklumat dia lah kat sini. Awal penemuan dulu mass spectrometer ni dia punya size dia sama besar dengan satu bilik, satu makmal tu. Ini kira dah moden ni. Dah kecil sikit dapat satu meja Okey, ada contoh lah. Jadi dia akan keluar macam mana? Okey, dia akan keluar macam mana? Result dia akan keluar macam ni. Bila kita masukkan satu sampel, katalah kita tak tahu sampel tu apa, mana tadi? Okey, dia akan keluar satu sampel. Contohnya ferrum. Ferrum ni besi tak? Dia masukkan ferrum. Ferrum dalam bentuk apa ni, serbuk ke tak kisahlah kan. Dia masukkan ferrum. Dalam alat tadi lah, alat mass spectrometer, dia pun analyze lah. Analyze sampai dekat analyzer dia, dekat last kali tu dia akan keluar macam ni result. Okey, yang pertama kita nak interpret dia. Apa maknanya? Maknanya sekarang ni ferrum ni dia ada 4 jenis yang kita namakan sebagai isotop tadi. Itu yang kita namakan sebagai isotop. Okey, maknanya dia ada 4 jenis ferrum ni. Okey, ferrum 54, ferrum 56, ferrum 57 dan juga ferrum 58. Okey? Dan dalam analyzer tu, alat yang mass spectrometer tadi, dalam analyzer didapati untuk ferrum ni jenis Ni ferrum 54, ferrum 56, ferrum 57, ferrum 58 Okey. Okey. Ferrum 54 ni dia panggil abundance. Okey, abundance ni kalau dalam bahasa Melayu dia kelimpahan. Kelimpahan ni maknanya dia punya amount. Berapa banyak dia punya amount dalam alam kita ni. Okey, maknanya ferrum 54 ni ada cuma tapi 5% je. 6% lah, 5.8% je, tak banyak. Ferrum 56 ni maknanya 91%. Maknanya banyak lah. Ferrum 57 ni adalah 2% je. Manakala ferrum 58 ni adalah 0.3%, tak banyak. Maknanya kita nak satu bahan untuk mewakili ferrum. Kita nak ferrum. Bukan ferrum 54, bukan ferrum 56, bukan ferrum 57, bukan ferrum 58. Sebab tu dekat jadual berkala, kalau tengok dekat periodic table, kita ada satu nilai je untuk ferrum. Satu nilai je untuk ferrum. Untuk dia punya Gisim atom relative. Sebenarnya ni gisim atom relative lah ni. Gisim atom relative lah ni sebenarnya. Okey. Maknanya untuk ferrum kita kena satu untuk mewakili ferrum. Jadi kita kena cari dia punya average. Kita kena cari dia punya average. Sebab tu dia gunakan istilah average atomic mass mula-mula tu. Cara nak cari average, cara nak cari average nanti saya akan tunjukkan cara nak average. Jadi sekarang ni kita nak interpret dulu. So yang pertama, yang peak ni, ni kita panggil peak. Yang peak ni mewakili dia punya abundance. Abundance ni adalah dia punya kelimpahan. Berapa banyak elemen-elemen ini, isotop-isotop ini wujud dalam alam kita ni. Okey, yang pertama sekali, saya ringkaskan kat sini. Mungkin tak ada dalam nota tu. Boleh salin lah. Yang pertama sekali, kita nak bagi tahu mass spectrometer ni, yang pertama kita boleh tahu elemen tu dia mesti ada isotop. Sebab tu dia keluar sampai 4 jenis ni. Untuk ferrum saja ada 4 jenis. Yang pertama elemen tu ada mempunyai isotop. Yang kedua, setiap isotop ni
dia mempunyai abundance yang berbeza. Okay, different abundance. Okay, dan abundance ini diwakili oleh height of peak ni. Ni. Nampak tak? Jadi daripada sini pun kita dah tahu dah. Yang paling banyak adalah Ferrum 56. Sebab tu kalau tengok dalam periodic table, nilai GSM atom relative ataupun relative atomic mass untuk Ferrum ni adalah 55.6. 55.6 ni maknanya menghampiri kepada 56 lah. Sebab nanti bila kita kira dia punya average nanti, purata dia nanti, kita akan dapat nilai yang menghampiri kepada 56 sebab dia yang paling banyak. Itu je sebenarnya. So untuk yang ni just awak boleh kira berapa nilai relative atomic mass untuk elemen tersebut. Dalam kes kita sekarang ini adalah ferrum. Ini adalah ferrum. Fe. Ferrum. Jadi the height is proportional to the amount. Amount tu abundance lah. The height is the proportional to the amount of each isotope present. Okay. Maknanya kalau isotop Ferrum 54, berapa dia punya amount dia? 5.8%. Okay. Berapa abundance ataupun amount bagi isotop 56? 91.60% ataupun 92%. Itu maksud dia. Okay. Jadi apa maklumat-maklumat yang boleh dapat daripada mass spectrum? Yang pertama, yang seperti yang saya sebut tadi lah, each of lines is equal to abundance lah. Okay. Ingat tadi abundance adalah dia punya amount. Okay, amount ataupun dalam amount jumlah amount ataupun dia punya kelimpahan. Okay. Apa bahasa Melayu paling mudah untuk kelimpahan ni? Banyak lah kan? Banyak lah kan? Tapi kita tak boleh cakap kebanyakan. Kebanyakan tu tak mewakili amount. So kita gunakan istilah kelimpahan. Amount. Dalam bahasa Inggeris senang sikit. Kan? Dia punya interpretation dia mudah. Number of peak. Ni ada berapa peak ni? Ada 4 peak. 1, 2, 3, 4. Number of peak represent types of isotope. Maknanya ferrum ni ada 4 jenis isotope. Kan? 4 jenis isotope. Kalau karbon, kalau kita buat analyze, kita akan dapat 2 peak lah sebab dia ada 2 isotope dia. Karbon 14, karbon dengan karbon 12. Kan? Kalau karbon lah. Katalah kita buat untuk karbon kan. Mana tadi? Contoh tadi. Ni contoh dia. Hidrogen. Maknanya kalau kita buat, kita masukkan sampel hidrogen dalam mass spectrometer, analyzer nanti dia akan keluar berapa peak? Berapa peak dia keluar? 3 peak. 3 peak sebab dia ada 3 isotop. Siapa yang banyak? Kita kena tengok lah. Yang tu kita tak tahu. Yang tu dapat analyzer. Tapi sebenarnya kita dah boleh tahu dah pun. Okay. Yang mana yang paling stable antara 3 hidrogen ni? Protium ke, deuterium ke, tritium? Yang mana yang paling stable? Siapa nak jawab? Protium ke, deuterium ke, tritium? Yang mana yang paling stable? Yang paling stable maknanya yang ada dalam periodic table tu lah. Yang ada dalam periodic table habis lah. Tak? H11 ni. Protium ni. Satu lagi cara kita nak tahu yang mana paling stable, bilangan proton, bilangan elektron, bilangan neutron dia sama. Macam ni protium, bilangan proton dia 1, bilangan elektron dia 1. Yang ni bilangan neutron dia kosong lah. Deuterium ni, deuterium, tritium ni okey. Untuk kes ni lain. Okey, untuk karbon katakan sorry. Biasanya lah tapi tak semestinya, biasanya. Kalau macam kes ni sebab deuterium dengan tritium ni dia wujud sebagai radioaktif Contoh karbon. Mana tadi peng tadi? Ni Karbon 12 dengan karbon 14. Yang mana lebih stable? Kita nak test, kita boleh tengok proton, elektron, neutron. Kalau karbon 12 ni, proton dia 6. Elektron dia pun 6. Neutron dia 12 tolak 6, 6 juga. Yang ni yang paling stable lah. Biasanya yang paling stable ni bilangan proton, elektron, neutron dia sama. Yang ni dia lebih.
proton ada 6 tak? Sini tak? Elektron ada 6, neutron dia ada 8 tak? 14 tolak 6, 8 tak? Mana yang ni unstable. Biasanya satu stable, satu lagi dia akan wujud sebagai radioaktif. Sebab tu karbon 14 ni radioaktif. Sama seperti deuterium ni. Dia tidak stable. Tak stable tu disebabkan oleh bilangan neutron tadi. Okey, tak apalah, saya dah pergi jauh, tak apa. Ya, sebenarnya saya nak bagi tahunya number of peak tadi mewakili dia punya isotop. Kalau kalau hidrogen dia ada 3 peak. Maknanya dia ada 3 isotop. Kalau uranium dia ada 2 peak. Sebab dia ada 2 isotop. Kalau carbon dia ada 2 peak. Sebab dia ada 2 isotop. Contoh okey. Okey, sampai mana tadi? Ada sini tadi Okey, ratio of M per E. M per E ni. Ni. Mana tadi? Oh, ada. Mana tadi? Ni kita panggil M per E, mass per charge. Ni maksud dia M per E tadi ratio antara mass dengan charge. Okey? Sebab setiap elemen ni, okey, bila once dia masuk dekat mass spectrometer, dia akan dibekalkan tenaga, dia akan jadi ion. Bila ion ni dia akan ada charge. Okey, tu maksud dia mass per charge tu okey. So ratio of M per E for each species. Species ni maknanya tadilah 54, 56, 57, 58 ni adalah kita panggil species. Bila awak dengar perkataan species, species tu boleh jadi atom, species boleh jadi molekul, species boleh jadi ion. Bila saya sebut species, okey, saya tak tahu sama ada dia dalam bentuk molekul ataupun dia dalam bentuk atom ataupun dia dalam bentuk ion. Kalau macam ni saya tahu dia dalam bentuk atom. Kan? Kalau macam ni ferrum, kalau saya sebut ferrum, ferrum mungkin dia dalam bentuk atom. So, saya boleh sebut atom ferrum, saya boleh sebut. Sebab saya tahu. Macam tadi hydrogen, H2. Saya boleh sebut itu adalah molekul hydrogen. Sebab saya tahu dia dalam bentuk hydrogen. Tapi dalam keadaan dalam mass spectrometer, kita tak tahu dia apa bentuk dia. Mungkin dia boleh jadi atom, certain part dia boleh jadi ion. So kita gunakan istilah species. Okey, takut tertukar dengan bio pula Dalam bio selalu sebut species kan. Itu dalam kimia tu masuk species. Species bermaksud it either can be atom or ion or molekul. Di tiga tu compound tu sama, molekul lah tu bila disebut species, it can be, ia boleh jadi, it can be atom or ion or molecule. Okay, so ratio of M per E for each species is found from the value of the accelerating voltage associated with the particular peak. Ini nak cerita proses dia tadi lah. Okay, height of the peak is directly proportional to its abundance. Maknanya lagi tinggi maknanya dia punya abundance dia lagi tinggi lah. Okay, so abundant dia akan reflect kepada dia punya amount tadi kita dah discuss tadi tentang amount dia tadi Okay, ini adalah maklumat-maklumat yang diperolehi. Okay, jadi yang kita kira tu sebenarnya adalah bukan lagi relative atomic mass. Kita tak kira relative atomic mass lagi. Sebenarnya yang kita kira adalah average atomic mass. Sebab average atomic mass adalah bergantung kepada abundance dia. Ini formula dia lah. Okey. Contoh magnesium. Awak tahu magnesium berapa dia punya GCM atom relative magnesium berapa? 24. 24, bagus. 24 kan? 24 ni apa ni? 24 ni adalah GCM atom relative, betul tak? GAR kan? Betul. 24 kan? Okey. Sebenarnya macam mana boleh dapat 24 ni? Yang tu yang kita nak kira tu. Sebab magnesium ni sekarang ni kalau kita masukkan dalam mass spectrometer, dia ada 3 isotop ni. Dia ada 3 isotop. Magnesium 24, magnesium 25, magnesium 26. Jadi macam mana kita nak wakilkan magnesium ni? Dia mesti ada satu nombor je, satu elemen. Contohnya macam H1T1. Okay? Saya nak wakilkan H1T1 tu.
Kan? Katakanlah saya ambil tinggi pelajar H1T1. Saya tak boleh ambil tengok. Okey, contoh ni contoh. Okey, katakanlah saya tak tahu mana satu H1T1, ada nama kat sini, nanti saya sebut nama. Okey. Okey, contohnya Rafiuddin Rafiuddin selalu mesej kat saya. Rafiuddin. Okey. Rafiuddin, tinggi Rafiuddin berapa? Rafiuddin, tinggi agak-agak lah. 163. Oh, tinggi. Okey. 163 tinggi. Okey. 163. Jadi tinggi Rafiuddin adalah 163. Okey. Saya ambil satu contoh lagi. Adawiyah. Adawiyah tinggi berapa? 161. 161. Jadi sekarang ni untuk saya wakilkan tinggi bagi pelajar H1T1, saya tak boleh ambil tinggi nilai 163. Saya tak boleh ambil tinggi Rafiuddin, tak boleh. Adakah tinggi Rafiuddin mewakili tinggi bagi keseluruhan kelas H1T1? Tak. Dan saya juga tak boleh ambil nilai 161, nilai tinggi untuk Adawiyah, tak boleh. Sebab apa? Sebab tinggi Adawiyah tidak mewakili tinggi untuk kelas H1T1. Jadi apa perlu saya buat? Saya kena ambil nilai tinggi untuk semua sekali ni. Rafiuddin, Natasha, Aisyah, Tizan, Serina, semua saya kena ambil ni, Hidayat, semua Irfa. Saya kena ambil semua nilai tinggi ni, kemudian saya akan jadikan dia average purata. Jadi 15 orang pelajar H1T1 ni adalah dia punya peak, dia punya isotop tadi. Jadi nak dapatkan nilai mass untuk satu, okey, saya kena ambil nilai purata. Sebab tu dia dinamakan sebagai average atomic mass. Dia tak panggil relative atomic mass lagi. Saya tak masuk tu lagi. Kita baru masuk average atomic mass je. Awak belajar dulu form 4, form 5, awak terus masuk GC method relative. By right dari segi konsepnya tak betul lagi tu. Dia kena masuk average atomic mass tu dulu. Kita kena tahu origin dia, macam mana boleh dapat nilai 24 tadi. Tadi awak sebut tadi kan. 24 nilai mass untuk magnesium kan. Macam mana boleh dapat 24 tu? Okey, jadi daripada analyzing by using mass spectrometer, okay, it was found that the mass, number one is, it was found that magnesium itself have 3 types of isotope. Isotope magnesium 24, magnesium 25, and also magnesium 26. Itu yang pertama. It was found that magnesium there is 3 types of isotope, 24, 25, 36. Itu yang pertama. The second one is each isotope, okay, differ in their abundance. Ini abundant lah ni. Kadang-kadang digunakan istilah intensity, kadang-kadang digunakan istilah amount, kadang-kadang digunakan istilah abundance. Sama je lah. Dia berarti berbeza. Okay, maknanya jumlah dia berbeza-beza. Kalau kelas H1T1 tadi mungkin 60% tinggi dia sama macam Rafiuddin. Okay, mungkin 28% tinggi dia sama seperti Adawiyah tadi. Mungkin 26% lagi tinggi sama je. Jadi nak mewakili untuk satu tu kita kena ambil dia punya average. So macam mana nak kira dia punya average? Jangan hafal formula hafal formula nanti awak akan terikat dengan formula So nak cari average sama je lah. Kalau awak ada 5 orang, A, B, C, D, E, maknanya nak tahu average dia, berat ni campur berat ni campur berat ni campur berat ni campur berat ni bahagikan dengan 5 kan. Samalah. Sama juga untuk abundance. So cara dia, awak darabkan abundance tersebut dengan dia punya berat dia. Berat dia 24 lah. 24 tu berat dia lah sebenarnya. Kita panggil dia sebagai M per E tadi ataupun dia punya mass over charge tadi kan. Okay, so darabkan, tambah, darabkan, 9.1 darabkan. So bahagikan semua dengan jumlah dia lah. Jumlah dia abundance dia 63 campur 81 campur 91. Okay, so kita akan dapat dia punya
average atomic mass. Sebab tu dapat 24 tadi. Sebab tu dapat 24 tadi. Okey. Salah satu cara untuk awak check jawapan awak betul tak betul, senang je. Bila dia bagi apa ni, graf macam ni, berat dia mesti around 24, 25, 26, dia tak kira lari dah. Tak mungkin lah berat dia dapat sampai 40, tak mungkin sebab average dia antara 24, 25, 26. Tu yang pertama, cara kita nak check jawapan kita kan. Sebab awak dah tahu dah magnesium berat dia 24. Dia punya GCM atom relatif dia 24. Once saya sebut berat, maknanya saya refer kepada GCM atom relatif. Sebab tadi awak beritahu dah, GCM atom relatif dia punya nilai dia adalah 24 kan. Okey, tak apa. Tu yang pertama. Maknanya berat dia either 24, either 25, either 26. Dia punya GCM atom relatif dia. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, awak tengok siapa yang paling banyak dia punya abundance dia. Yang paling banyak abundance dia adalah magnesium 24. Maknanya jawapan awak nanti mesti menghampiri kepada 24. Maybe 24.3, maybe 23.9. Maknanya dia lebih menghampiri kepada 24. Okey? Jadi bila awak buat dia punya average, kita tak kira lagi relative atomic mass. Sekarang yang kita kira adalah average atomic mass. Yang kita kira sekarang ni, average atomic mass. Sebab tu dapat nilai 24. Okey, yang satu lagi adalah saya nak tekankan di sini adalah dia punya unit. Ni unit. Inilah perbezaan antara average atomic mass. Okey. Kalau awak tanya apa beza average, sama je dengan GCM atom relatif. Inilah beza dia. Beza ni average atomic mass ada unit. Kalau GCM atom relatif ataupun relative atomic mass, biasa kita gunakan RAM sebelum ni awak gunakan JAR lepas ni kita guna RAM nilai dia adalah 24.33 dimensionless, maknanya without unit. Tak ada unit. 24.33. Itulah perbezaan. Ingat salin kat mana-mana, tulis kat mana-mana the differences between average atomic mass. Sebab kadang-kadang soalan akan tanya, calculate average atomic mass. Maknanya awak kena ada unit. Okey, kalau dia tanya determine the relative atomic mass for magnesium, so jawapan dia adalah 24 ataupun 24.33 ni tanpa unit. Itu perbezaan dia antara average atomic mass dengan relative atomic mass. Okey, setakat tu dulu sebelum saya masuk AMU. Setakat ni dulu. Ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Tak ada dah. Okey, tak ada Okey. Boleh nampak Okey. Sekarang saya nak pergi. nak tanya? Yes. Okey. Untuk relative atomic mass tu dia tak guna unit gram tu. Okey, yang tu nanti. Okey, yang gram tu kita tak panggil relative atomic mass tu. Itu kita panggil molar mass. Itu nanti kita masuk 1.2 nanti Okey. Dia ada banyak benda ni. Relative atomic mass, dia ada average atomic mass, dia ada molar mass. Benda nampak sama tapi yang membezakan dia adalah unitnya. Sekarang saya nak jelaskan tentang AMU ni dulu. Okey, AMU ni maknanya adalah atomic mass unit. Unit bagi satu atom. Unit bagi atom tersebut. Kita tak gunakan gram. Sebab atom ni benda kecil. Benda yang discrete, kecil. 24 AMU dia tak sama dengan 24 gram. Ni yang saya kena betulkan konsep daripada awal lagi. So, unit dia sekarang ni adalah AMU. Contohnya katakanlah saya ada karbon. Katakanlah saya ada karbon kan. Apa jadi gini? Okey. Ingat kalau saya tanya average atomic mass, okey, contoh saya nak tanya average atomic mass untuk karbon. Average atomic mass untuk karbon. Karbon berapa JAR dia? Karbon? JAR karbon berapa? 16. Kan? Karbon. 16 tu oksigen. 12. Kalau tak pasti boleh tengok periodic table. 12.
12 ni adalah relative atomic mass. 12 tak ada unit. Tapi bila saya sebut average atomic mass, dia akan jadi berapa? 12 12 AMU. AMU bukan gram. Bukan gram. AMU adalah jauh beza dengan gram. Bila saya sebut molar mass, then baru bagi tahu 12 gram. 12 gram. Molar mass ni adalah mass untuk 1 mol. Ini adalah mass untuk 1 mol. Ini dah masuk mol konsep ni, tak apalah masuk sikit. Mass untuk 1 mol. Yang ni adalah mass untuk 1 atom. Lain. Mass adawiyah dengan mass untuk the whole H1T1 sama ke? Mass adawiyah berapa? Adawiyah berapa mass awak? Oh, kurus. Okey lah tu. Fikir 2-3 kali. Kalau saya tanya tinggi, laju je sebut. Kalau saya tanya mass kan semua selalu. Okey, 45. Okey. Mass adawiyah 45. Mass untuk 15 orang daripada kelas H1T1 45 ke? Mass keseluruhan satu kelas 45 ke? Sama tak? Tak sama kan? Sebab tu AMU adalah mass untuk 1 atom. So, satu je. Tapi mass untuk 1 mol ni banyak mana 1 mol ni? Banyak 1 mol ni tak? 6 kali 10 kuasa 23 tak? Banyak tu. Itulah perbezaan dia mass AMU dengan gram tu. Jangan beza AMU adalah mass untuk 1 atom. Mass adawiyah sahaja. 12 gram adalah mass untuk 1 mol atom. Maknanya the whole class H1T1 tu adawiyah campur rafiuddin campur serina campur serina campur pun campur ni campur hidayat semua campur 15 orang tu campur adalah mass untuk 1 kelas. Itu kita panggil 1 mol. Dia beza. Mana boleh jadi mass adawiyah sama dengan mass 1 kelas? Tak mungkin. Okey? Ini yang banyak buat salah nanti. Tapi tak apa, yang ni saya akan detail lagi dalam 1.2 nanti untuk mol konsep. So setakat ni boleh jelas Ada 3 benda tu Satu relative atomic mass, satu average atomic mass. Okey? Satu lagi molar mass dia panggil. Dia dah masuk mol konsep dah ni. Jadi untuk peringkat ni awak tengok 1 dan 2 saja relative atomic mass dengan average atomic mass. Itu je beza dia. Okey Okey, setakat tu ada soalan? Okey, ni contoh yang kedua lah. Ni contoh tak ada Okey, tak ada. Kita akan buat satu soalan, lepas tu saya akan break kejap untuk awak buat tak ada lagi tak apalah, kita tengok ni sebelum saya masuk kepada relative mass ni. Rasanya hari ni tak ada awak 1.2, tak apalah, kita selesai yang ni je mana tadi? Duduk sini tadi. Exercise. Example. Ni dah selesai. Okey, yang ni dia bagi dalam bentuk abundant untuk kira dia punya average atomic mass. Okey, sekarang ni tengok soalan yang ni. Nitrogen N tu nitrogen lah tak? Z tu apa Z tu? Z sama dengan 7. Ni Z ni apa ni? Siapa nak jawab? Z apa? Proton number. Ya ke proton number? Yes, proton number. Betul proton number. Bagus. Proton number. Dia saja nak kelirukan awak ni. Yang kita bukan nak tahu proton number tau. Kita nak tahu dia punya ni nuclear number ni yang penting ni. Ataupun atomic mass number has 2 naturally occurring isotope. Maknanya N ni ada 2 jenis isotope, N14 dan N15. Dengan peratusan abundant yang dia tak bagi. Yang ni awak suruh kira. Tadi soalan dia bagi abundant, suruh kira average atomic mass. Sekarang ni dia bagi average atomic mass, kerja terbalik dah sekarang ni sebab tu bila dia ada AMU je, maknanya dia average atomic mass, dia suruh kira dia punya abundance. So bentuk soalan dia akan jadi 2 jenis macam tu je. Satu dia bagi abundance, suruh kira average atomic mass. Dia tak akan suruh kira
relative atomic mass yang awak kira sebenarnya adalah average atomic mass. Sebab tu ada nilai. Yang kedua, sebab dia bagi average atomic mass, dia suruh awak kira relative atomic mass. Relative atomic mass pula. Dia suruh kira abundance. Okay, ini contoh dia. Okey. Katalah kita tak tahu. Tak tahu. Abundance untuk N kita tak tahu. Kita letaklah X. Kita letaklah X. Okay, abundance of sebab dia ada dua jenis abundance, maknanya selebih itu adalah abundance untuk N50 lah kan. Sebab tu 100 tolak X ni. Ini adalah jumlah X. Contohlah dalam kelas kita tadi H1T1 ada lelaki ada perempuan. Kalau lelaki ada 5 orang, maknanya perempuan mestilah 15 tolak 5. Tak? Sebab keseluruhan kita tahu. Keseluruhan adalah 15. Sama macam abundance sebab kita buat dalam bentuk percentage. Katakanlah percentage untuk N adalah X, kita tak tahu Jadi sebab dia ada dua jenis, jadi selebihnya itu adalah N15 lah kan. Okay? Jadi average atomic mass untuk nitrogen, maknanya dia punya abundance darabkan dengan dia punya mass lah. Tambahkan dengan abundance untuk N50 darabkan dengan atomic mass je lah. Okay, bahagikan dengan dia punya overall. Overall dia berapa? 100 lah kan? Ni 100 lah. Dan dia dah bagi dah nilai average atomic mass lah. Yang ini adalah atomic mass untuk N14. Yang ni adalah atomic mass atau abundance lah untuk N15. Yang ni adalah dia punya average N dia. Bukan N14, bukan N15. Kita dah tahu dah nilai dia adalah 14. Yang kita nak cari sekarang ni adalah X. Ni adalah abundance. Ni semua ni adalah abundance. Ni adalah abundance Ni adalah abundance. Okey, so cari nilai X lah. Ni matematik je lah cari nilai X. Okey. So nilai X adalah 99.64 dan 99.64 ni adalah sebenarnya adalah abundance untuk N14. Jadi yang selebihnya tu adalah abundance untuk N15. So dapat lah. So kita tukar dalam bentuk percentage. Sebab ni memang ada percentage lah. X ni pun kan 99.64% dan juga N15 0.36%. Okey, so ni yang saya nak buat. Kita nak break dulu kejap mungkin dalam banyak ni. Tak apa, ni dah latihan tak? Lagi pun start. Cerita sama Okey. Molecular. Tak apa, kita break kejap. Saya nak awak buat nombor 2 ni. Saya nak awak buat nombor 2 ni Okey. Okey. Zirconium zirconium. Kita break 15 minit Dalam 9 suku kita datang balik lah nak left boleh masuk balik. Kalau tak nak left pun biarkan macam tu je lah. Okey, cuba buat soalan nombor 2 ni. Jawapan pun saya dah bagi dah. Okey. Calculate the atomic average atomic mass dia dah bagi dah dia punya ni. Okey. Okey, boleh buat Okey, kita break kejap Dia 15 minit lama sangat. 10 minit je lah 9.10 kita akan masuk balik. Okey. Okey, boleh buat sekarang Okey. Ni saya biarkan. Yang ni saya biarkan.
Okey. Okey. Boleh buat Mudah tu. Boleh buat Tak ada siapa ada masalah? Boleh buat. Boleh ni dah Boleh. cuma saya nak ada sebab jawapan ni, kalau tengok sini jawapan dia bagi 91.27. Betul ke jawapan dia 91.27 ni? Siapa yang buat tu betul ke dapat 91.27? Betul tak? Betul Dapat. Okey, cuma saya nak tekankan sini sebab dia bagi jawapan ni dalam unit AMU atau U ni. Okey, ada setengah buku gunakan U ada setengah buku. Okey, ada setengah buku gunakan U, ada setengahnya gunakan AMU lah. So takut jumpa lepas ni U tu tak tahu apa U tu kan. U tu sebenarnya AMU lah dia ringkaskan Okey. Okey, yang ni nantilah. Okey, kita teruskan Okey, seterusnya kita pergi kepada relative mass. Tadi kita pergi kepada average. Okey, tu ikut step dia tu, ikut sequence dia tu. Mula-mula kita macam mana nak tentukan mula-mula kita tengok kalau yang mula-mula sekali kita tengok isotop. Daripada isotop tu saya perkenalkan mass spectrometer. Sebab daripada mass spectrometer tu kita boleh tentukan sebenarnya isotop datang daripada sini. Bila kita analyze satu sampel, kita boleh dapat isotop. Dan pada isotop tu pula kita boleh kira dia punya average atomic mass. Average ni maknanya dia akan mewakili satu elemen tu. Contoh tadi ferrum ada 4 isotop. So kita nak wakilkan, kita nak ferrum je, kita tak nak ferrum 54, kita tak nak ferrum 55, kita tak nak ferrum 56. Kita nak satu mass untuk ferrum je. Sebab tu kita kena cari dia punya average atomic mass. Dan kita nak relate pula dengan relative mass. Relative mass ni maknanya mungkin relative atomic mass kalau dia atom dan juga relative molecular mass kalau dia molecule. Sama macam spektrometer juga Saya lupa nak beritahu tadi. Sama juga mass spectrometer. Mass spectrometer dia bukan saja boleh menentukan mass bagi atom. Dia juga boleh cari mass untuk molekul pun sekali. Okey. Sebab tu kita boleh tentukan relative. Daripada kita boleh tentukan average atomic mass ataupun average molecular mass. Daripada average tu nanti kita boleh tentukan relative. So the mass of an atom relative to another atom can be determined experimentally using mass spectrometer. Dan biasanya kita akan gunakan carbon 12 sebagai standard. Okey, saya tunjukkan situasi dia seperti ini sekarang Atau saya stop dulu. Okey. Okey. Katakanlah sekarang ni, katakan sekarang ni kita hidup di zaman yang tidak ada alat penimbang. Mungkin zaman-zaman lama betul lah mungkin zaman-zaman sebelum Masihi lagi kot mungkin lah, tapi masa tu dah ada dah zaman Nabi pun dah ada dah. Okey, zaman batu lah contoh Okey, ada alat penimbang. Okey, macam mana orang zaman dulu nak tahu berat? Contoh sambil kelas lain pula Contoh okey, kita tidak ada alat penimbang untuk menentukan berat. Saya tak tahu berat saya berapa. Saya tak tahu berat saya. Sekarang saya tahulah berat saya 73 74 kilogram sebab ada alat penimbang. Okey. Sekarang ni kita tak ada alat penimbang. Macam mana kita nak tentukan berat? Okey, contoh okey, kita pergi satu kelas lain. Okey, Alia. Okey, nombor 1 sekali. Alia Natasha. Okey. Contoh okey.
Okey, contoh Alia Natasha. Alia berat berapa kalau sekarang lah? 40. 40? Dah, sungguh 40? Hmm. 40? Okey, berat Alia 40 Okey. Sekarang ni awak tengok saya, walaupun awak tak nampak saya, awak boleh pin gambar saya ni. Dia tengok besar-besar muka saya ni. Okey. Dan anggaran saya lebih kurang 80 lah. Contoh lah, ni contoh Okey. Saya tak sampai dah 80 lepas saya mengamalkan pemakanan sihat sekarang ni, sudah tak sampai. Okey. Jadi Alia 40, saya 80 Okey, katakanlah kita hidup di zaman dulu, tak ada alat penimbang dan saya jadikan Alia ni sebagai saya punya titik rujukan, saya punya reference. Okey, saya gunakan reference Jadi sekarang ni saya boleh katakan berat saya punya mass, okey, saya punya berat adalah 2 kali berat Alia. Ada unit tak kat situ? Tak ada. Unit Tak ada. kan? Tak ada unit kan? Sebab saya membuat perbandingan. Itu makna relatif. Okey. Berat saya adalah 2 kali berat Alia. Alia adalah kita punya rujukan kita. Okey. Kalau saya gunakan rujukan orang lain. Rujukan orang lain. Contohnya saya gunakan he. He and how. Okey. He berapa berat he? He and how? Oh, tidur ke dia? Okey. Ambil orang lain lah. Jangan saya sebut nama Rafiuddin dah. Muhammad lah, Muhammad. Ya, sir. Okey, Muhammad berat berapa? Anggaran lah. Agak-agak. Berat 75. Mana lebih kurang saya lah. Okey. So maknanya sini, kalau saya gunakan Alia sebagai reference tadi, saya punya berat adalah berat saya, berat Azrai adalah 2 kali berat Alia. Okey, sebab saya gunakan Alia sebagai dia punya reference. Kalau saya gunakan Muhammad sebagai reference, berat saya adakah 2 kali? No. Berat saya dah jadi 1 kali berat kepada Muhammad. Nampak tak? Sekali berat. Sebab berat saya sama je dengan Muhammad ni. Nampak tak? Jadi bila kita gunakan different reference, berat kita berubah-ubah sebab kita membuat perbandingan. Okey? Nampak situ situasi dia Okey. Kita berbalik kepada atom tu balik. Kita memilih berat atom, kita memilih rujukan kita yang tadi saya pilihkan Alia. Okey, Alia tadi. Sekarang ni untuk atom tadi kita pilih karbon. Kita pilih karbon sekarang ni. Different titik different reference, dia akan memberikan different berat sebab kita gunakan perbandingan. Nampak tak? Kita gunakan perbandingan relatif. Okey, sebab tu untuk atom kita tetapkan, ini saintis dululah. Saintis dah tetapkan dia punya reference adalah karbon. Sebab kalau reference tu berubah-ubah, berat akan berubah-ubah. Magnesium tak akan berat 24, ferrum tak akan berat 56. Zirconium tadi tak akan berat 91. Sebab apa berat zirconium 91? Sebab apa berat magnesium 24? Sebab apa berat ferrum 56? Sebab apa berat hidrogen 1? Sebab apa berat oksigen 16? Sebab dia compare kan dengan karbon. Kalau dia compare kan dengan elemen lain, karbon tak akan magnesium tak akan berat 24, mungkin lebih kecil, mungkin lagi besar. Nampak tak apa yang saya nak cuba terangkan sekarang ni Okey, sebab dalam atom kita tak boleh nak tentukan berat. Tidak ada satu alat penimbang pun untuk menentukan berat dia. Okey, yang tadi mass spectrometer pun dia setting based on karbon juga. Dia punya analyzer tadi dia dah setting based on berat karbon. Maknanya dalam erti kata lain dia juga membuat perbandingan secara relatifnya. Nampak tak Okey? Sebab tu sekarang ni saintis bersepakat pada masa tu untuk memilih karbon. Memilih karbon sebagai
standard. The question is, why carbon? Itu persoalan dia. Mengapa pilih carbon? Mengapa tak pilih hidrogen? Mengapa tak pilih magnesium tu sendiri? Mengapa tak pilih oksigen? Mengapa tak pilih ferrum? Mengapa kita pilih carbon? Sebab apa kita pilih carbon? Siapa nak jawab? Sebab apa kita pilih carbon? Sebab carbon tu mudah dikendalikan kot. Okey, bagus. Siapa? Farah? Farah Farzana. Bagus Farah. Nombor satu, sebab carbon ni paling mudah didapati. Kan? Pergi mana-mana memang carbon. Kita punya dunia ni pun dibina, asas dia pun carbon. Tanah semua dia pun carbon. Manusia ni sendiri, kalau kita tengok asal kejadian ni, kalau ikut kita sebagai seorang Islam kan, asas kejadian kita sendiri pun daripada tanah. Sebab carbon 61 adalah paling mudah didapati. Buat apa cari satu benda yang susah nak didapati? Benda yang tak ada, awak jadikan dia sebagai rujukan. Kan? Baik kita pilih satu elemen yang paling mudah untuk dijumpai, ataupun kita gunakan istilah the most abundance. Abundance tadi kan? Dia memiliki kelimpahan yang tinggi. Pertama. Dan yang kedua, of course, sebab dia stable. Kalau tak stable, baik saya gunakan karbon 14. Karbon 14 radioaktif kan? Baik gunakan. Okey, sebab kita pilih karbon 12, sebab saya tulis karbon 12. Karbon 12 isotop. Sebab dia adalah paling mudah didapati dan dia paling stable. That's why kita pilih karbon 12. Kalau baca sejarah, sebelum kita pilih karbon, ahli saintis sudah memilih hidrogen. Dia orang pilih hidrogen sebagai dia punya titik rujukan tadi. That's why. So, semua elemen-elemen yang ada dalam periodic table, dia punya mass tadi ada sebenarnya dia compare dengan carbon. Sebab daripada eksperimen, daripada assumption yang dibuat oleh seorang saintis, kalau lepas ni kita akan masuk, mungkin next week kita akan masuk, nama dia Avogadro. Pernah dengar ke nama Avogadro? Pernah. Avogadro ni, ada Avogadro number kan. Avogadro ni lah sebenarnya yang memperkenalkan tentang konsep ni lah. Okay. Daripada eksperimen, mungkin daripada eksperimen dia, daripada dia punya teori dan sebagainya, didapati jisim ataupun mass untuk karbon 12 ni adalah 12 juga. Tak tahulah benda ni secara kebetulan ke ataupun suka-suka hati dia letak ke, wallahu a'lam. Okay. Tapi daripada eksperimen lah didapati mass untuk 1 mol carbon 12 ni adalah 12 gram. Ni molar mass 12 gram. Maknanya satu atom carbon mass dia adalah 12 AMU. Okay. So semua elemen-elemen lain dia comparekan dengan carbon. Okay. Contohnya magnesium. Magnesium tadi 24. Menunjukkan bahawa magnesium ini adalah 2 kali berat daripada carbon. Sebab tu dapat 24. Okay. Hydrogen dia punya molar mass dia, dia punya jisim atom relatif dia adalah 1. Menunjukkan berat dia adalah 1/12 daripada berat karbon. Tu daripada sinilah timbulnya konsep yang kita namakan sebagai relative atomic mass. Asalnya relative atomic mass, kemudian dia extend kepada relative molecular mass. That's why dia kata relative atomic mass is dimensionless. Saya dah perkenalkan ayat dimensionless ni. Sebab apa dia dimensionless? Sebab dia tidak ada unit. Sebab apa dia tidak ada unit? Sebab dia adalah satu perbandingan. Macam tadi saya cakap, berat saya 2 kali berat daripada Alia. 2 kali berat. 2 kali berat is not a unit. 2 kali berat adalah perbandingan. So saya tetapkan berat Alia berapa? Okay, so berat Alia adalah 40 kg. Kita yang tetapkan. Kita tetapkan berat Alia adalah 40 kg. Mungkin berat Alia adalah 50 kg, kita tak tahu. Tapi kita tetapkan berat Alia adalah 40 kg. So secara automatiknya saya tahu berat saya adalah 80 AMU tadi ya. Ingat tadi AMU tadi kan? Sebab kita compare satu kan. So berat Alia adalah 40 AMU. So berat saya adalah 80 AMU. Baru ada unit.
Kalau saya tetapkan berat Alia tadi adalah 40 kilogram, so berat saya akan jadi 80 kilogram. Sebab apa? Sebab saya 2 kali berat daripada Alia. Kita yang tetapkan nilai dia berapa. Nampak tak macam tu sama juga macam ni. Ditetapkan nilai untuk 1 mol karbon adalah bersamaan dengan 12 gram. So ini adalah mol konsep. Saya akan masuk dalam sudut mol konsep untuk hari Ahad nanti. Okey? Daripada bila dah tahu relative molecular mass, dia akan compare dengan relative atomic mass pula. Ini atomic mass AR ataupun GAR lah. Jadi mass of one atom of an element is compared to 1/12, 1/12. Mass of one atom carbon 12. Maknanya katalah saya nak tahu berapakah mass untuk magnesium, maknanya mass of magnesium is mass of one atom of magnesium dikomparekan dengan 1/12 atom carbon 12. Sebab tu. Ini adalah AMU sebab tu kita tanpa unit. Sebab apa dia jadi tanpa unit? Dia jadi gini. Okay, maknanya kalau ikut definition dia, one mass, katalah siapa tu? Magnesium. Magnesium, dia dapati mass magnesium, kita dah buat dah. Average mass untuk magnesium tadi adalah 24 AMU tadi 24 AMU tadi. Kita dah buat dah tadi daripada analyzing menggunakan mass spectrometer tadi. So maknanya definition dia sekarang ni adalah mass untuk satu atom elemen, maknanya mass untuk magnesium, kalau saya nak tahu berapa relative atomic mass untuk magnesium, maknanya 24 AMU bahagikan dengan compared with 112 ni 1/12. 1/12 daripada mass untuk satu atom karbon 12. Satu atom karbon 12 mass dia adalah 12 AMU. Jisim untuk satu atom karbon 12 adalah 12 AMU kan. Jadi ni boleh cancel. Ni boleh cancel. AMU pun cancel sebab tu relative atomic mass untuk magnesium adalah 24 tanpa unit. Nampak tak? Tanpa unit. Dimensionless. Itu maksud dia. Ini definition dia. Okay. Relative atomic mass is a ratio. Hence there is no unit. Sama juga untuk how do they compare, ini yang saya cerita tadi. Yang saya cerita Alia, saya kaitkan dengan Muhammad tadi. Yang saya cerita tadi. One atom magnesium have the same weight as a two atom of carbon. Perbandingan tadi. That's why kita dapat 24. Okay, kalau kita nak kaitkan tadi jisim atom relatif kan, ni jisim molekular. Belum lagi Oh, sama-sama yang tadi saya bagi tahu tadi lah. Okey sama Okey, contoh. Determine the relative atomic mass of an element Y. Okey, ingat bila disebut relative atomic mass mana satu if the ratio of the atomic Y to carbon 12 is 0.75. Okey maknanya dia punya ratio adalah 0.75. Maknanya sekarang ni kalau tengok pada soalan ni, Y ni lagi berat ke lagi ringan daripada carbon 12 sekarang ni? Kalau tengok pada ratio tu. Maknanya dia mesti lagi ringan kan? 0.75/1 kan? Maknanya dia kata relative atomic mass Y if the ratio of the atomic mass Y 2, maknanya mass untuk satu atom Y terhadap mass untuk satu carbon 12 adalah 0.75. Okey. Jadi kita nak tahu berapa mass untuk satu atom Y, 0.75 darabkan dengan mass untuk carbon 12. Carbon 12 kita dah tahu dah. Berat dia adalah 12 AMU. So mass untuk satu atom Y adalah 9 AMU. Itu baru mass of atom. Soalan bukan minta mass, soalan minta relative atomic mass. Yang ni yang selalu salah. Benda nampak simple, tapi ini yang selalu salah. Yang awak kira sekarang ni adalah mass. Yang kita nak sekarang adalah relative atomic mass. Sebab tu kena masukkan dalam persamaan pula. Mass untuk satu atom Y, nak cari relative atomic mass untuk Y adalah 9, ikut formula tadi kan. Mass of one atom of element, mass of one element compared with 1/12 mass of carbon 12, mass of one atom of carbon 12. So kena buat yang ni. Daripada situ yang dapat 9 tu.
Daripada 9 AMU nak dapat 9. 9 AMU dengan 9 adalah dua benda yang berbeza. Walaupun figure dia 9. Okey? Sekejap Ini konsep mass, 9 AMU, 9 gram, 9 saja. 9 je lah. Dia punya interpretation semua berbeza-beza. Walaupun dia punya figure sama, semua 9. Yang ni mass untuk satu atom. Mass for one atom. Berat bagi Alia saja. 9 AMU. Yang ni mass untuk 1 mol. Dia panggil molar mass. Mass untuk 1 mol. Mass untuk the whole class 1 H1T1. 9 gram. Yang ni adalah perbandingan. Ni relatif. Relatif ni maknanya relatif atomic mass untuk Y. Nampak figure yang sama tetapi dia punya konsep dia sangat berbeza. Boleh okey? Kemudian kita compare pula dengan relative molecular mass JMR, Gibbs molecular relative. Kalau relative atomic mass tadi kita compare atom dengan elemen mass of one element dengan atom carbon 12. Yang ni adalah mass untuk one molecule. Comparekan dengan, sama juga kita compare benda yang sama, 1/10 mass of one atom carbon. Sebab apa-apa semua kita comparekan dengan atom carbon 12 sama lah. Okay, so dia pun dimensionless. Okay, yang ni kita dah buat tadi Okay, cuma dia minta relative atom. Yang ni yang banyak salah. Banyak salah sebab apa? Dia terus kira relative atomic mass. Yang tu yang salah. Sebenarnya bila dia bagi dalam bentuk macam ni, awak kena kira average atomic mass dulu. Average atomic mass dulu. Tu yang dapat 20.2. Ini yang selalu salah. Dia gunakan formula ni terus dia dapat 20.2 terus. Yang tu yang salah. Dah dapat dia, sebab kita kena cari GSIM untuk satu atom dulu. Dan baru kita masuk dalam formula. Ni kena ada formula ni. Mass of one atom of neon bagi dengan 1/12 ni, masukkan dalam formula dan baru boleh dapat nilai 20.2 tanpa unit tu tadi. Otherwise macam mana awak boleh buktikan bahawa 20.2 AMU adalah sama dengan 20.2? Apa yang kita nak buktikan? Yang inilah pembuktian dia ni. Okey, saya tekankan banyak kali ni banyak kali. Lepas ni boleh tengok video ni banyak-banyak kali. Saya banyak tekan tentang average atomic mass, relative atomic mass. Lepas ni kita nak masuk molar mass pula. GSIM bagi 1 molar Okay. If the atomic mass is not given, the mass number can be used as atomic mass. Maknanya sekarang ni katalah dia tak bagi ni nilai ni 20, dia tak bagi kan. Macam soalan ni dia bagi. Tadi. Okey. Contoh macam soalan yang kita buat tadi, mana tadi? Macam soalan ni dia bagi mass. Mass untuk carbon, nitrogen 14 dia bagi 14A.001 AMU. Isotopic mass untuk nitrogen 15 dia bagi 15.01 AMU. Kalau dia tak bagi ni, ambil je nilai 14 dengan 15 ni sebagai dia punya isotopic mass. Itu maksud dia kat sini lah. Kalau macam bagi, awak kena guna. Kalau dia bagi 14.0031, awak guna 14, salah. Sebab dia dah bagi dah mass. Nampak Kalau dia tak bagi mass ni 14.0031, 15.001, dia tak bagi mass untuk isotopic mass ni, untuk dia punya each isotop, awak boleh gunakan 14 ataupun 15 ni. Kalau dia bagi awak guna 14, 15, salah. Tak faham lah tu maknanya. Masih lagi tak faham lagi tu Okey. Okay, so saya nak awak buat exercise 1, exercise 2, exercise 3. Jawapan saya dah bagi. Okay, ini sebagai latihan tambahan je, tak perlu hantar lah. Untuk latihan awak je Okay. Okay, tak perlu hantar lah ni. Sebab semalam pun kita dah buat latihan Okay. Semalam pun saya tengok ada sampai pukul 12, pukul 1 pagi pun masih lagi hantar Okay. Tak apalah, walaupun lewat masih hantar, okey lah, tak apalah. Banyak soalan tanya dan sebagainya
Okey, buat exercise 1, exercise 2, exercise 3. Okey, nanti kalau saya lupa ingatkan saya, kita akan discuss balik masa kelas kita hari Ahad nanti. So hari Ahad nanti kuliah saya tak payah tengok video lah. Saya akan buat kelas. Saya akan buat kelas macam ni jugalah. Saya akan break sikit untuk sebab saya nak kejar ke takut cuti tu Okey. Okey Las, ada soalan? Setelah kita berhenti awal untuk persediaan kelas yang lain. Okey, stop recording. Siapa yang record tadi? Saya akan share dalam grup nanti Setiap